Baik, Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Jumpa lagi dengan cikgu pada minggu ini. Mata pelajaran kita masih sama iaitu reka bentuk dan teknologi tahun 4. Kita teruskan unit 2 kita iaitu pengenalan kepada reka bentuk. Minggu ini kita sambung daripada minggu lepas yang tak habis tu. Baik, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 19 sampai muka surat 23. Buku teks reka bentuk teknologi tahun 4 lah. Okey. Tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa, cikgu teruskan. Okey, yang pertama minggu ini objektif kita ialah yang pertama. Kita nak membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menghuraikan apresiasi reka bentuk di persekitaran kita. Dan yang kita nak melihat penggunaan elemen dalam reka bentuk ni. Ada 8 semuanya elemen dalam reka bentuk ni. Garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan juga nilai. Ini adalah 3 objektif kita pada minggu ini. Baik, kita pergi pada yang pertama. Iaitu kalau awak lihat pada buku teks tahun 4, buku teks tahun 4, muka surat 19, dia ada tulis tu, kerjaya pilihan saya. Baik. Kemahiran reka bentuk menyediakan laluan kerjaya dalam pelbagai bidang. Okey, kemahiran dalam reka bentuk ni pelbagai bidang ada untuk kerjaya. Berikut adalah beberapa contoh laluan kerjaya untuk kamu lihat, kamu pilih dan kamu nilai lah. Ini ada beberapa contoh dalam buku teks. Sebenarnya ada banyak lagi laluan kerjaya yang melibatkan kemahiran mereka bentuk ini. Tapi ini adalah beberapa contoh sajalah. Baik, yang pertama adalah pereka grafik. Okey, apa itu pereka grafik? Pereka grafik adalah kerjaya profesional dalam menghasilkan visual yang sesuai, sama ada ilustrasi, gambar dan logo untuk menyampaikan mesej dalam pengiklanan, laman web, pembungkusan produk dan lain-lain. Maksudnya pereka grafik ni kerja ni dia lukis gambar secara ilustrasi dekat komputer gitu, logo ke, tulisan ke yang cantik-cantik. Lepas tu dia letak kat dalam iklan. Biasa kita tengok iklan ke, ataupun kita tengok website ke, ataupun kita tengok macam dekat roti gardenia kan, dalam pembungkusan roti gardenia tu ada colourful bungkus plastik dia kan, ada tulisan cantik, ada logo dan sebagainya. Ini adalah kerjaya mereka bentuk lah, kerjaya mereka bentuk yang kita panggil dia sebagai pereka grafik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah chef. Chef ni adalah ketua tukang masak yang profesional. Dia mesti mahir dalam menyediakan makanan, mencipta menu dan juga bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan dapur. Okey, chef ni dia ketua, lepas tu ada anak-anak buah dia, ada tukang-tukang masak yang lain. Jadi bab memasak, cipta menu ni memang dia kena mahir lah. Itu yang pertama. Lepas tu nak order barang dan sebagainya. Lepas tu setting dekat dapur, dekat kedai, dekat restoran dia. Kena cantik dan sebagainya. Dia kena reka lah. Ini salah satu kemahiran dalam salah satu kejaya dalam kemahiran mereka bentuk lah. Chef ni biasa kan dekat hotel ke ataupun restoran-restoran mewah ke. Ini kejaya chef. Baik, yang ketiga, pereka fashion. Pereka fashion. Baik, ada juga ni anak-anak murid cikgu yang minat untuk mereka fashion ni kan. Okey, pereka fashion adalah kerjaya tukang jahit yang profesional dan kreatif. Dia kreatif dalam menghasilkan rekaan pakaian. Reka baju ke, seluar ke, skirt ke, jaket ke, macam tu pakaian. Kasut ke, beg tangan ke, atau aksesori badan seperti barang kemas. Contohnya macam rantai ke, gelang tangan dan sebagainya kan, yang cantik tu kan, yang orang kata apa, fashionista, fashion gitulah. Jadi pereka fashion ni, kerjaya dia ni kena kreatif. Dia reka, dia hasilkan. Itu maksudnya. Baik, yang keempat, ni ada gambar dia sikit cikgu letak. Okey. Yang keempat, juru animasi. Apa itu juru animasi? Juru animasi adalah kerjaya profesional dalam bidang rekaan grafik. Okey, lepas tu dan ilustrasi pergerakan. Ilustrasi grafik yang bergerak, yang akan menghasilkan animasi seperti filem ke, permainan video ke, ataupun imej dalam internet. Baik. Filem ni macam kita tahulah, filem contoh macam filem Upin Ipin, yang terbaru ni apa tu? Keris Sakti. Tak ingatlah cikgu. Keris apa tu yang terbaru ni. Dan juga yang terbaru tu filem Ejen Ali tu. Itu semua animasi. Animasi ni macam kartun lah. Animasi ni adalah kartun.
Jadi sebenarnya dia reka, dia lukis. Guna komputer, lukis, buat pergerakan dia. Nak cantumkan lukisan tu menjadikan satu filem yang bergerak. Kita panggil dia sebagai juru animasi. Kejaya ni sekarang kejaya orang kata ramailah orang berminat nak menyertai, nak join. Jadi kejaya juru animasi ni kejaya yang sangat menarik lah. Buat pada zaman sekarang ni. Baik, nombor 5. Tu contohnya dia lukis kan. Lukis dekat komputer. Baik, nombor 5, arkitek. Okey, arkitek ni apa? Arkitek atau jurubina adalah kerjaya yang telah dilatih. Yang pertama untuk apa? Dia merancang. Rancang macam mana nak buat bangunan ke atau nak reka satu kawasan ke. Lepas tu dia kena reka bentuk bangunan tu. Lepas tu dia kena menyelia pembinaan tu. Dia bermula daripada dia rancang. Lepas tu dia reka bentuk. Reka bentuk ni maknanya lukis pelan bangunan tu. Apa bahan, tinggi mana, bentuk macam mana nak pakai kan. Tinggi ke, rendah ke, lebar ke, apa semua dia kira siap. Lepas tu bagikan pelan tu kepada kontraktor yang buat bangunan. Dia kena selia, dia kena datang tengok betul tak ada orang buat bangunan ikut pelan yang dia lukis. Ini adalah arkitek. Pun menarik kejaya ni. Itu ada 5 kejaya contoh. 5 kejaya contoh yang melibatkan kemahiran mereka bentuk lah. Yang mudah untuk awak belajar, awak fahami. Tapi ada banyak lagi sebenarnya. Ada banyak lagi kejaya-kejaya lain. Okey? Baik, kita pergi yang seterusnya. Seterusnya buku teks muka surat seterusnya adalah apresiasi reka bentuk. Apa itu apresiasi? Apresiasi reka bentuk merupakan penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Kita perlu menghargai setiap reka bentuk produk di sekeliling kita. Okey. Apresiasi ni maknanya kita kena hargai. Kita kena apa orang kata hargai menghargai. Okey, kita kena menghargai bentuk-bentuk produk yang ada dekat sekeliling kita ni. Kalau ikut buku teks dia tunjuk contoh botol air. Kalau contoh lain macam bangunan, contohnya bangunan menara KLCC. Cuba kita bayangkan bangunan menara KLCC yang berada di Kuala Lumpur. KL Tower Kuala Lumpur, menara Kuala Lumpur, KL Tower di Kuala Lumpur. Bentuk dia tinggi, cantik, kukuh dan sebagainya. Reka bentuk dia, reka bentuk moden. Bukan senang. Jadi kita kena hargai satu-satu reka bentuk yang dibuat itu. Dan dia akan memberikan kita satu orang kata perasaan yang macam kita sukalah. Maksudnya macam itu. Okey, berdasarkan buku teks kat sini kan. Buku teks ni dia tunjuk pada contoh yang lebih kecil lah, iaitu botol air. Kawan ni dalam gambar ni dia kata apa? Saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar. Dia guna cawan yang lebih besar. Yang rakan dia, saya hanya menyeduh air dan tidak perlu membuka penutup botol. Ini reka bentuk yang berbeza. Benda yang sama, botol air, tapi reka bentuk yang berbeza. Okey? Semua botol air yang dihasilkan mempunyai reka bentuk yang berbeza. Setiap reka bentuk mempunyai fungsi yang berlainan. Okey, ini berdasarkan buku teks. Yang pertama tu, dalam beg. Jadi kita mudah nak bawa kan. Kita boleh galas ke. Kita tak payah nak pegang botol bawa macam tu kan. Okey? Lepas tu yang kedua, mudah digunakan. Macam kawan tu kata, kita tak payah buka dah. Pakai straw je. Minum. Ataupun yang ketiga, mudah ditutup. Dia punya tudung besar dan sebagainya. Ini contoh yang cikgu ambil daripada buku teks lah. Okey, yang seterusnya adalah yang ketiga, elemen dalam reka bentuk. Okey, apa itu elemen? Elemen reka bentuk ialah satu gabungan idea dalam reka bentuk dengan tujuan untuk membolehkan idea itu difahami. Okey, digabung-gabung untuk kita mudah faham. Okey, idea untuk menghasilkan satu produk adalah dengan menggabungkan beberapa elemen. Dia kena gabungkan elemen tu, lepas tu dengan tujuan kita nak reka bentuk supaya orang boleh faham. Okey, apa elemen yang pertama? Terdapat beberapa elemen lah. Yang kita tengok awal tadi ada 8 elemen. Baik, elemen pertama adalah garisan. Elemen pertama garisan. Garisan ni terdapat pelbagai jenis garisan. Setiap garisan mempunyai fungsi yang tersendiri. Garisan juga digunakan untuk menghasilkan rupa, bentuk, jalinan dan bayang. Ini contoh garisan. Cikgu ambil pada buku teks. Ada garisan halus, garisan tebal, garisan beralun, garisan putus-putus, garisan zigzag, garisan berlingkar. Kalau tak silap cikgu, awak pun belajar dalam pendidikan seni visual berkenaan dengan garisan. Setiap jenis lakaran atau reka bentuk dia bermula dengan garisan. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, rupa. Apa itu rupa?
Rupa merupakan permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sempadan. Rupa dibentuk apabila garisan itu bercantum. Okey, sebagai contoh, dekat buku teks ada dua contoh. Yang pertama dia kata rupa organik. Rupa organik ni gambar daun ke, yang organik. Yang dia tak ada segi-segi lah maknanya. Daun ke, sebagai contoh kan. Yang kedua rupa geometri, bulat. Bulat cantik, 4 segi, segitiga, piramid dan sebagainya. Itu rupa geometri. Okey, yang ketiga, bentuk pula. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Itu bentuk. Jika bentuk berubah, ruang, isi padu dan permukaan juga akan berubah. Itu maksud dia apa? Jika bentuk tu berubah. Kalau kecil, kecil. Kalau besar, dia jadi besar lah. Tak sama. Sebagai contoh dalam buku teks ni, dia guna gambar teko dia macam ni. Cikgu tunjuk. Kalau teko tu kecil kan, bentuk dia pun cantik. Tapi dalam ni isi padu dia boleh isi air sikit. Kalau cerek elektrik ni bentuknya besar. Jadi kita boleh isi air yang banyak. Jadi isi padu dia pun berubah, permukaan dia pun juga berubah. Okey. Yang seterusnya, tekstur. Tekstur pada objek dapat dilihat atau disentuh. Seperti kasar, licin, kesat, halus, lembut dan berkilat. Ini maksud tekstur. Okey. Kalau dalam buku teks ada dua jenis contoh yang diberi. Yang pertama, tekstur kasar. Tekstur kasar tu cikgu ambil contoh tu jalan raya kan. Jalan raya tekstur dia kasar. Kalau awak kita sentuh, kita pegang, kalau kita jalan kita rasa dia kasar. Jalan raya. Yang kedua, tekstur licin. Macam kat rumah kita kan. Kalau rumah kamu ada tiles ataupun mama tu, kita jalan licin, sedap je. Dia dua tekstur yang berbeza. Satu kasar, satu licin. Yang kita boleh rasa. Kita sentuh, kita rasa. Kita lihat pun kita nampak dah. Ini licin ni. Ini kasar ni. Macam tu maksudnya. Yang seterusnya, saiz. Saiz juga salah satu elemen dalam reka bentuk. Saiz boleh dilihat dengan membuat perbandingan antara dua benda, iaitu besar atau kecil. Kita kena buat perbandingan lah. Sebagai contoh, bola sepak dengan bola tenis. Beza. Bola sepak besar, bola tenis kecil. Kalau ada kecil lagi, bola pingpong mungkin. Kecil lagi. Itu beza saiz. Macam bangunan lah. Bangunan KLCC besar, tinggi dan sebagainya. Kalau rumah kita kecil, beza. Itu maksud dari segi saiz dia. Okey, tu saiz bola sepak lebih besar daripada saiz bola tenis. Itu maksudnya. Seterusnya, warna. Warna adalah elemen penting dalam dia memainkan peranan penting dalam kita mereka bentuk, elemen yang kita mereka bentuk. Okey? Warna memberikan kesan pada objek dan orang yang melihatnya. Betul. Kalau warna ceria, cantik dan sebagainya. Okey, contohnya ni. Dia kata apa? Warna yang panas menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Warna panas tu colourful lah. Warna campur-campur kan. Merah, hijau, biru. Yang kita tengok macam cerianya macam tu. Ataupun lagi satu, warna yang sejuk atau warna yang lembut memberikan suasana redup, tenang dan damai. Dua jenis. Contoh dia. Seterusnya, ruang. Okey, ruang. Ruang ialah tempat yang lapang dan mampu memberikan keselesaan. Ada dua jenis ruang. Okey, yang pertama jika awak lihat pada gambar ini, ruang yang kecil dia menampakkan suasana yang sempit. Bila kecil, dia jadi sempit. Okey? Banyak barang, padat maksudnya. Dan ruang yang luas. Perbezaan antara dua gambar ni kan. Tempat yang sama, ruang tamu, tapi satu kecil, satu besar. Ruang yang besar dapat memberikan keselesaan. Besar, luas, nak bergerak senang dan sebagainya. Okey. Dan yang terakhir, nilai. Nilai dalam reka bentuk menunjukkan perubahan daripada terang kepada gelap ataupun sebaliknya bagi suatu rona warna. Contoh ni cikgu apa ambil contoh seperti dalam buku teks. Senang kita tengok suasana di laut lah. Suasana di laut kan. Ini waktu maghrib. Waktu maghrib ataupun matahari turun. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris, dalam Inggeris biasa sebut apa? Sunset lah. Kita nak pergi tengok sunset. Jadi kalau sunset tu, perubahan warna tu kan, tona dia tu kan, daripada cerah tu dia jadi colour orange, gelap gitu. Lagi satu gambar laut yang waktu siang, kan beza tona warna dia, satu orange, satu biru, dua-dua cantik dan mendamaikan. Itu contoh maksudnya dari segi nilai. Okey, perubahan benda yang sama, tempat yang sama tapi tona warna dia yang berbeza. Itu maksudnya. Baik. Itu tiga objektif kita minggu ini. Sebagai refleksinya minggu ini,
Yang pertama tadi adalah tentang kejayaan pilihan kita. Ada berapa kejaya dalam kemahiran mereka bentuk. Ada chef lah, mereka grafik tadi, juru animasi, mereka fashion dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, apresiasi reka bentuk. Kita kena hargai satu-satu bentuk objek atau produk yang dihasilkan. Sebab apa? Dia mempunyai nilai-nilai yang orang kata yang kita lihat dengan mata kita ni. Cantiknya. Kita macam, kagumnya. Contohnya macam kita tengok lihat KLCC kan. Siapa sangka boleh dicipta, direka bentuk sebegitu. Kalau kita pergi depan dia, tingginya, cantik. Ada dua pula tu duduk dekat-dekat kan. Macam mana dia orang reka? Itu maksudnya kita kena hargai lah pemikir-pemikir yang mereka bentuk bangunan tersebut. Dan yang ketiga hari ini adalah elemen dalam reka bentuk. Ada 8 semuanya tadi. Dalam kita mereka bentuk, kita kena terapkan 8 elemen ini menjadi satu gabungan, dan dalam gabungan itu menjadi satu idea yang cantik, yang akhirnya akan menjadi apa? Menjadi apresiasi lah, akan dihargai. Itu maksudnya pada minggu ini. Baik, cikgu pun tak nak panjang lagi. Nanti cikgu akan berikan kamu lembaran kerja. Sampai jumpa pada minggu depan. Terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.